Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Permulaan baru tahun 1442 Hijrah. Anda menonton Buletin Pagi bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini, norma baru sambutan Ma'al Hijrah, Medan hargai pengorbanan pemimpin Barisan Hadapan. Juga semua aktiviti di masjid dan surau di 7 daerah Kedah ditangguhkan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1442 Hijrah. Manakala Syekh Al-Azhar Al-Sharif, Syekh Profesor Dr. Ahmad Taib diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa. Pengiktirafan itu diberi atas jasa dan sumbangan mereka memartabatkan Islam di peringkat nasional dan global. Majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni diadakan di Masjid Negara malam tadi dalam norma baru. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemarduli berangkat ke majlis berkenaan untuk menyampaikan anugerah kepada tokoh Ma'al Hijrah. Turut mencemarduli ke majlis ini Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Hadir sama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman. Pemilihan dua tokoh Ma'al Hijrah berkenaan diumum Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Sesungguhnya saya terasa terharu dan juga teruja menerima anugerah ini. Tetapi saya mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga petugas kesihatan, warga kesihatan dan juga staf yang kerja sebalik tabir untuk menjalankan tugas kita, iaitu memutuskan penurunan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau di kawasan berisiko COVID-19 di negeri Kedah ditangguhkan berkuat kuasa semalam. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah JHEALIK Muhammad Yusri Mat Daud berkata, masjid dan surau terlibat adalah dari 7 daerah iaitu Kota Star, Kuala Muda, Kulim, Baling, Yan, Kubang Pasu dan Padang Terap dan keseluruhan operasinya diarahkan tutup. Solat Jumaat di kesemua masjid berkenaan juga ditangguhkan dan digantikan dengan solat fardu zuhur. Bagaimanapun, solat fardu berjemaah di masjid terbabit adalah dibenarkan dengan bilangan jemaah maksimum seramai 3 orang membabitkan imam, pegawai masjid atau jawatankuasa qaryah. Selain itu, solat jenazah dan pengurusan jenazah juga hendaklah dilaksanakan di rumah dengan hanya melibatkan kehadiran pegawai masjid dan ahli keluarga terdekat. Jelas Muhammad Yusri, arahan berkenaan berkuat kuasa sehingga arahan rasmi terkini dikeluarkan dari semasa ke semasa. Kerajaan Negeri Pulau Pinang mahu Kerajaan Pusat menghentikan sementara kemasukan pesakit dari luar negara ke negeri berkenaan di bawah sektor pelancongan kesihatan. Ketua Menteri Chow Kun Yeow berkata, permintaan itu dibuat demi keselamatan dan kesihatan penduduk yang bimbang penularan COVID-19. The state decide that at this moment, temporarily, we would want the federal government to consider for this period not to accept patients seeking treatment in Penang. Actually, we were caught unprepared for it, and decision were made without informing us. Although it comes under federal jurisdiction, I think the state as a receiving at the receiving end should be informed.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai kerajaan negeri tidak berkuasa melarang penerbangan atau individu dari luar negara memasuki negeri berkenaan. Menurut Konyo, kerajaan negeri menerusi Setiausaha Kerajaan Negeri menghantar surat rasmi kepada Jabatan Imigresen untuk menyekat kemasukan pesakit dari luar negara ke Pulau Pinang buat sementara waktu. Permohonan itu diharap dapat diberi pertimbangan sewajarnya dengan mengambil kira Pulau Pinang kini berada di zon kuning. Di Kuantan, 2 premis perniagaan makanan disita dan dikenakan kompaun kerana melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Antara kesalahan dilakukan tidak merekod maklumat pelanggan dan tidak melakukan saringan suhu pengunjung. Pemeriksaan dilakukan di 10 lokasi perniagaan di Kuantan semalam oleh pihak berkuasa tempatan PBT Terbabit, Polis dan Jabatan Kesihatan Pahang. 9 premis melakukan pelbagai kesalahan termasuk tidak mematuhi PKPP. 2 premis diarah disita dan di kompaun itu membabitkan sebuah restoran dan medan selera. Kerajaan menarik balik rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC 2019 susulan mendapat bantahan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata RUU IPCMC akan digantikan dengan RUU baru. IPCMC ditarik balik diganti dengan satu suruhanjaya lain lah. Bukan EAIC, berkaitan dengan polis. Berkaitan polis, nama dia lain sikit. Jadi apa yang lain? Ya. Apa yang lain? Fungsi dia sedikit berbeza lah daripada IPCMC sebab IPCMC tidak diterima secara keseluruhan oleh warga polis. Jadi telah pihak kerajaan khususnya Kementerian Dalam Negeri, bukan lagi Kementerian Undang-Undang. PCMC dulu di bawah Kementerian Undang-Undang, tapi akta baru ni ataupun komisioner baru ni di bawah KDN Darat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dijangka membentangkan RUU baru itu pada 26 Ogos ini untuk bacaan pertama, manakala bacaan kedua pula pada keesokan harinya. Sebelum ini, RUU IPCMC 2019 dijadual dibahaskan di Dewan Rakyat pada 26 Ogos. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC menerima 4,322 aduan pelbagai salah laku membabitkan pegawai penguatkuasa bagi tempoh 2011 hingga 14 Ogos lalu. Antara aduan yang diterima tidak patuh pada undang-undang atau SOP, tindakan yang diambil tidak adil dan tidak wajar serta ketiadaan tindakan oleh penguatkuasa. Jadi apa yang EIC perlu buat ialah memastikan, in the past pun dia buat, tapi what I'm trying to say, kita hendaklah sure itu munasabah and logical. Keduanya, kita pastikan bahawa sure itu sekiranya kita fikir munasabah dilaksanakan. Dan saya percaya agensi-agensi penguatkuasa kalau dia convince bahawa apa yang kita buat itu adalah baik untuk semua orang, mereka pun akan melaksana. Beliau yang juga bekas Ketua Setiausaha Negara berkata demikian pada sidang media sulungnya selepas dilantik sebagai pengerusi EAIC baru bagi tempoh 3 tahun berkuat kuasa 1 Julai lalu. Bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainun Ali pula dilantik sebagai timbalan pengerusi EAIC. Watikah pelantikan disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan. Kementerian Sumber Manusia akan melantik pihak ketiga untuk mengendalikan kajian pengesanan bagi menilai keberkesanan latihan yang diberikan penyedia latihan berdaftar di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDF. Ia bagi memastikan ketelusan maklumat diberikan terutama dari segi laporan kejayaan sesuatu latihan dalam memenuhi objektif yang disasarkan kepada peserta. Sebab sebelum ni memang je mereka buat research study.
Tapi yang melaksanakan training study adalah pembekal latihan sendiri. Cuba bayang dia yang membekal training, akhirnya dia buat training study memberi laporan bahawa semua yang dibuat latihan dah berjaya. Dari segi kesahihan, belum tahu lagi. Beliau berkata demikian pada Majlis Inisiatif Penjana HRDF di Ibu Negara. Dalam tempoh setahun setengah bulan, lebih 15,000 penempatan pekerjaan berjaya ditawarkan menerusi penjana HRDF. Pada majlis berkenaan, 50 peserta menerima surat tawaran pekerjaan yang akan menjalani latihan di bawah penjana HRDF. Kos latihan bagi setiap peserta ini dianggarkan RM5,000. Selesai latihan, mereka akan mula bekerja untuk tempoh sekurang-kurangnya 12 bulan dengan kadar gaji bermula RM1,800 hingga RM7,000 sebulan. Place and trade. Upskilling and reskilling. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar pula bercadang untuk memendekkan tempoh pengajian pelajar Giat Mara di seluruh negara, khususnya bagi kursus pendawai elektrik. Menterinya, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, cadangan itu di peringkat perbincangan bersama Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Pengurangan tempoh pengajian dari 2 tahun kepada 3 hingga 6 bulan itu untuk memberi peluang kepada pelajar memperoleh pekerjaan lebih cepat. Ia juga bagi menjimatkan kos pengajian pelajar yang selama ini ditanggung kerajaan. Benda ni dah wajar pihak berkuasa yang menetapkan masa ni melihat kembali supaya kita punya pelatih dapat skill yang sama dengan masa yang pendek. Pihak industri juga katanya perlu lebih bersedia untuk menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada pelajar lepasan Giat Mara. Gaji RM1,800 sebulan dilihat rendah dan wajar dinaikkan sejajar dengan kelulusan dan ekonomi semasa. Kerajaan Negeri Kelantan bersetuju dengan cadangan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER membina sebuah jambatan yang menghubungkan Kampung Cina Kota Baru dengan Kampung Laut di Tumpat, membabitkan kos RM200 juta. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata, pembinaan jambatan merentangi Sungai Kelantan sejauh hampir 2 km itu dijangka dapat dimulakan awal tahun depan. Katanya jambatan itu akan melintasi Sungai Kelantan dan merupakan langkah penguraian trafik dari Kota Baru ke Tumpat. Kita telah bersetuju dengan cadangan ECR untuk membina sebuah jambatan daripada Kampung Cina penambang itu ke Kampung Laut. Kita telah luluskan pada dasarnya dan juga jajaran yang dicadangkan oleh pihak ECR. Jambatan ini bernilai 22 juta. 22 juta ringgit. Panjangnya bukan 200 juta 22 juta pula. Panjang ni saya tak ingat, panjang mungkin 1080 meter rasa. Saya tak 1000 lebih meter melintasi sungai Kelantan sebagai satu langkah untuk penyuraian trafik daripada Tumpak ke Kota Baru dan juga daripada Kota Baru ke Tumpak. Katanya lagi, urusan pengambilan tanah untuk pembinaan jambatan itu mudah kerana ia membabitkan tanah milik kerajaan. Dalam pada itu, susulan penemuan tapak dinosaur berusia 150 juta tahun di Bukit Panau, Tanah Merah, Kerajaan Negeri Kelantan memohon Universiti Malaysia Kelantan UMK menghantar laporan lengkap penemuan berkenaan. Ia bagi membolehkan kawasan berkenaan yang mempunyai nilai warisan dipelihara, dilindungi dan dijadikan kawasan pelancongan. Sepatutnya macam UMK tadi, bila dia jumpa, dia kena hantar laporan khusus kepada kita dan barulah kita boleh ambil tindakan-tindakan yang perlu. Bila benda laporan rasmi tak ada pada kita hanya baca dalam. Jadi kita pun tak boleh nak ambil langkah-langkah. Kita pun tak tahu di mana tempat yang sebenar nak masuk ke mana kan, walaupun kita tengok kadang kita boleh agak. Tapi biasanya kena ada makluman rasmi kepada kerajaan dengan data-data dan lepas tu barulah kita boleh buat keputusan.
Sebelum ini, pasukan penyelidik Jabatan Geosains Fakulti Sains Bumi UMK menemui 10 tapak kaki haiwan prasejarah dianggarkan berusia 150 juta tahun di Tanah Merah, Kelantan. Menurut penyelidik, dianggarkan sekurang-kurangnya 2 ekor dinosaur mendiami kawasan sekitar Bukit Panau, Tanah Merah yang menjadi lokasi kajian ilmiah sejak tahun 2017. Katanya haiwan prasejarah yang ditemui itu adalah dari spesies sauropod. Polis menumpaskan sindiket geng Syam Labi yang aktif dalam kegiatan samun, curi kenderaan dan curi lembu di beberapa daerah di Kedah. Ia selepas 11 suspek termasuk ketua kumpulan berusia antara 25 hingga 51 tahun ditahan polis dalam operasi yang diadakan 3 hari berturut-turut. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim berkata, risikan yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Daerah IPD Kulim membongkar aktiviti jenayah dilakukan kumpulan itu. Hasil ujian air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah dan memiliki rekod jenayah lampau. Kesemua suspek direman 7 hari bermula semalam hingga 25 Ogos di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Pameran Kejayaan Individu Autism diadakan di Ibu Negara bagi mengajak rakyat Malaysia memberi sokongan serta membantu mewujudkan peluang pekerjaan bagi golongan autistik. Bertemakan membangun masa depan yang cukup diri, pameran itu diadakan untuk merapatkan jurang antara individu mengidap autism dan masyarakat melalui kesedaran, pendidikan dan pemerkasaan. Kisah hidup 6 individu autistik yang mampu berjaya hasil sokongan ibu bapa antara yang diketengahkan dalam pameran ini. Antara individu autistik yang berjaya, M. Kishan Raj yang berjaya memperoleh 9A dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Clarence Kang yang berbakat bermain piano, Nurdia Is Asfadina Muhammad Asri yang berenang sejauh 10 km merentasi selat dinding, Wan Jamila Wan Syaiful Bahri, artis ikon autism, dan Muhammad Luqman Sharif, seorang pengendali kafe. Sebenarnya tanggungjawab kita untuk kita mengeluarkan message public service announcement kepada OKU dan juga ibu bapa dan masyarakat sejagat supaya kita dapat menerima mereka dan memberikan inklusiviti terhadap mereka dari segi pekerjaan, pendidikan, prasarana dan banyak lagi. Jadi persepsi itu adalah penting sangat untuk kita memastikan OKU itu diterima masuk di dalam komuniti rakyat Malaysia ni. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis The Embrace Autism 2020 di Ibu Negara. Embrace Autism turut mengambil inisiatif pelancaran Facebook yang berfungsi sebagai platform untuk menghubungkan individu autistik dalam memasarkan produk atau perkhidmatan mereka. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, kita ke laporan antarabangsa. Australia akan mewajibkan 25 juta rakyatnya mengambil vaksin COVID-19 yang akan dibangunkan oleh AstraZeneca dan Universiti Oxford dengan kerjasama negara itu. Perkara terbabit diumumkan Perdana Menteri Scott Morrison selepas mencapai persetujuan dalam kerjasama untuk menghasilkan vaksin berkenaan. Jelas Morrison, vaksin terbabit akan diberikan secara percuma kepada rakyat. Beliau turut memaklumkan pengecualian hanya akan diberikan kepada individu yang mempunyai alasan munasabah dari segi perubatan. Australia adalah negara yang berpegang kepada dasar tiada suntikan, tiada aktiviti yang mewajibkan kanak-kanak mengambil vaksin untuk penyakit seperti polio dan kancing gigi sebelum dibenarkan memulakan persekolahan. Setakat ini, negara berkenaan mencatatkan 23,989 kes termasuk 450 kematian. We're here today to announce that we can take positions on. Sementara itu, di Jakarta, kerajaan tempatan memberi bayangan akan mengisytiharkan darurat di ibu kota Indonesia terbabit sekiranya peningkatan kes masih berlaku secara ketara. Governor Jakarta Anies Baswedan berkata tindakan berkenaan tidak dapat dielakkan sekiranya jumlah jangkitan harian secara purata berterusan melebihi 500 kes positif.
Sehingga kini pihak berkuasa tempatan sudah melakukan ujian COVID-19 melebihi tahap standard minimum ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi mengesan dan mengasingkan mangsa yang disahkan positif. Kebimbangan itu disuarakan selepas kadar peratusan kes meningkat dari 4.5% kepada 8.9% baru-baru ini. Indonesia secara keseluruhan mencatatkan 143,043 kes jangkitan termasuk 6,277 kematian setakat semalam. Sementara itu, Manila mengumumkan pelaksanaan perintah berkurung yang ketat di kota metropolitan berkenaan selepas Filipina mencatatkan 169,213 kes jangkitan termasuk 2,687 kematian. Presiden Filipina Rodrigo Duterte meluluskan arahan meletakkan Metro Manila dan wilayah Laguna, Cavite, Rizal serta Bulacan di bawah perintah berkurung bersyarat. Sehubungan itu, premis perniagaan tertentu ditutup dan pengangkutan awam dihentikan di Manila. Perintah berkurung dikuatkuasakan kembali selepas Duterte mendengar gesaan sektor perubatan Filipina yang mahukan pelaksanaan semula perintah berkurung ekoran pertambahan kes positif. Ahad lalu, Filipina turut melaporkan peningkatan tertinggi kes harian iaitu 5,032 kes. Seterusnya menjadi negara kedua paling terjejas di Asia Tenggara selepas Indonesia. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan Liga Juara-Juara Eropah. Bayern Munich menepati jangkaan dengan melepasi peringkat separuh akhir apabila mengalahkan Lyon 3-0. Seterusnya membuat perhitungan penentuan juara melawan Paris Saint-Germain PSG Isnin nanti. Bayern Munich ditentang Lyon di Stadium Jose Alvalade, Lisbon apabila kedua-dua pasukan turun mengimpikan tempat di perlawanan akhir. Permainan tampak seimbang dengan berbalas serangan mencipta peluang. Namun Bayern Munich lebih tajam menerusi gol pertama yang dihasilkan oleh Serge Gnabry pada minit ke-18. Lyon cuba bangkit, tetapi keadaan menjadi lebih sukar selepas membenarkan Gnabry menjaringkan gol kedua peribadi selepas itu untuk babak pertama berkesudahan 2-0. Wakil Jerman itu ternyata kebal dan sukar untuk dilepasi menyebabkan peluang yang dicipta gagal menemui sasaran. 2 minit sebelum tamat permainan, Robert Lewandowski menutup terus cabaran Lyon dengan gol terakhir perlawanan sekaligus menamatkan langkah si pembunuh gergasi yang dibimbing Rudi Garcia di fasa 4 terbaik. Ianya juga rekod baru di lakar anak buah Hansi Flick dalam kempen apabila mencatat kemenangan bersih 10 perlawanan dari peringkat kumpulan ke penentuan juara pagi Isnin nanti. Sementara itu, perkembangan bola sepak tempatan pula menyaksikan persiapan pasukan bawah 19 tahun kebangsaan sebelum ke kejuaraan AFC nampaknya sekali lagi tersentak dalam perlawanan persahabatan. Skuad bimbingan Brad Maloney itu dihimpit dengan kecundang 4-0 kepada Selangor 2 menjadikan kekalahan besar kedua berturut-turut. Pasukan bawah 19 tahun negara berkunjung ke Pusat Latihan Persatuan Bola Sepak Selangor FAS iaitu Padang SUK Shah Alam beradu kekuatan dengan Selangor 2. Tuan rumah lebih bijak menyesuaikan keadaan dengan tempo permainan membolehkan mereka menguasai bola mendominasi perlawanan. Skuad muda negara yang bergelut dihukum dengan 2 gol oleh T. Sarvanan minit ke-15 dan 46. Cengkaman Selangor 2 yang dibimbing Michael Fetchton-Piner dilihat terus menyukarkan lawan. Sehinggalah 2 lagi jaringan terhasil menerusi masing-masing. 1 gol Nazri Nasir minit ke-68 dan Amin Maya 8 minit sebelum permainan tamat. Keputusan 4-0 itu diakui kedua-dua jurulatih pasukan termasuklah Brad Maloney sebagai jurang latihan dan pengalaman aksi kompetitif yang diharui. Laporan tadi mengakhiri Buletin Pagi. Teruskan menonton TV3. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Salam Ma'al Hijrah kepada seluruh umat Islam di negara ini. Assalamualaikum.